Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia. Saya nak share berkenaan dengan etika dalam kaunseling. Satu benda saya nak share adalah berkenaan dengan etika yang ada dalam kaunseling, ataupun lebih khususnya adalah berkenaan dengan prinsip etika. First kali adalah apa itu etika? Etika ni adalah satu daripada cabang falsafah yang tertumpu kepada persoalan moral. Dan moral pula adalah sains berkaitan dengan tingkah laku manusia, ataupun kalau boleh saya katalah kan, etika dalam kaunseling ni adalah guideline yang perlu dipatuhi oleh kaunselor dalam melaksanakan perhubungan menolong. Itu adalah etika. Etika dalam kaunseling ni dia ada 6 prinsip etika. Yang pertama adalah autonomi. Autonomi ni kalau dalam kata mudahnya adalah bebas dalam membuat pemilihan. Okey, kalau dalam kaunseling, klien ni dia bebas untuk membuat pilihan yang tersendiri. Sebagai kaunselor, contohnya saya sebagai kaunselor akan bagi pilihan ataupun akan memberi kebebasan kepada klien untuk membuat pemilihan yang tersendiri. Saya sebagai kaunselor akan menggalakkan klien supaya klien dapat bertumbuh dengan baik demi kesejahteraan dia lah. Okey, bagi kalau macam dalam kehidupan saya pula, dalam prinsip autonomi ni adalah bebas untuk membuat keputusan sendiri. Kalau macam saya boleh kata, dalam kehidupan saya sendiri pun, saya merupakan seorang yang bebas untuk membuat keputusan sendiri, yang mana mak ayah saya memberi kebebasan kepada saya untuk membuat keputusan. Contohnya seperti pengajian dalam master ni, kalau ikutkan adik-beradik saya tak ada yang sambung master lagi, tetapi mak ayah saya dia macam menggalakkan saya untuk sambung ke peringkat seterusnya. Bukan saya sahaja, malahan kepada adik-beradik saya jugalah. Kat situ saya boleh nampak bahawa saya ni bebas untuk membuat pemilihan untuk diri hidup saya sendiri. Etika yang kedua adalah non-malevolence, yang mana dalam bahasa mudahnya adalah tidak mudarat. Kalau dalam kaunseling ni, kalau saya boleh ceritakan sedikit adalah apa-apa rawatan yang diberikan kepada klien, kaunselor perlu memilih rawatan yang tidak memudaratkan klien, yang mana apa-apa keputusan atau apa-apa perancangan kaunselor kepada klien ni perlulah mengelak daripada boleh memberi mudarat kepada klien. Kat sini kalau saya sebagai kaunselor, saya pernah menjalani internship semasa DP. Kat sini saya banyak belajar bahawasanya setiap rawatan yang saya nak bagi dekat klien saya perlu melihat dia punya pros and cons dia, supaya apa-apa perancangan yang saya nak buat tu tidak memudaratkan klien saya lah. Kalau dari macam dari segi batasan perhubungan pun saya perlu jaga supaya saya tidak cuai dalam perhubungan menolong tu, dan apabila saya cuai dia boleh memudaratkan klien saya lah. Kat situ bagi saya macam benda ni kadang-kadang agak susah untuk saya terapkan dalam saya punya perhubungan menolong. Tetapi apa yang saya belajar sepanjang internship saya, sepanjang praktikum saya dan sepanjang master ni juga adalah benda ni banyak membantu saya untuk menjaga batasan atau menjaga nilai yang saya pegang ni, supaya apa-apa keputusan ataupun apa-apa rawatan yang saya ingin lakukan kepada klien adalah tidak mementingkan kepentingan untuk diri saya, tetapi perlu membuat rawatan tersebut adalah untuk diri klien, so that klien tidak akan cedera emosi. Begitu juga dalam kehidupan saya lah, yang mana saya boleh katakan adalah apa-apa yang saya buat atau apa-apa yang saya lakukan dalam kehidupan saya ni, saya banyak macam elak untuk melakukan sesuatu tu demi kepentingan diri saya sendiri sahaja. Kat situ macam saya perlu melihat juga orang sekeliling saya ni, supaya apa yang saya buat atau apa tindakan yang saya lakukan ni adalah memberi manfaat kepada orang lain juga. Dulu saya nak penuhi jam sesi saya. Kadang-kadang saya ada macam bila buat sesi tu macam untuk kepentingan saya sendiri, yang mana untuk penuhi jam saya semata-mata. At the end macam tinggal klien macam tu sahaja. Kat situ sebenarnya dia memberi satu pengajaran dekat saya, yang mana saya tidak sepatutnya melanggar prinsip etika tersebut lah. Dan perkara itu pernah berlaku sekali semasa saya internship hari itu.
Okay, yang seterusnya adalah prinsip etika yang ketiga lah, iaitu prinsip beneficent. Beneficent ni kalau kata mudahnya adalah manfaat. So kalau dalam segi sesi kaunselingnya adalah kaunselor ni dia perlu melakukan sesi kaunseling yang boleh memberi manfaat atau yang boleh memberi kebajikan kepada klien. So kat sini automatik kaunselor boleh macam kaunselor akan menggalakkan kesejahteraan klien lah. So kat sini macam saya sebagai kaunselor, saya perlu hormat klien, apa pilihan yang dia buat demi mementingkan klien punya kebajikan lah. So kat sini apa-apa rawatan macam contoh dari segi teknik kaunseling, dari segi teori yang digunakan atau apa-apa perancangan yang kaunselor rangkakan kepada klien, mestilah perlu fikir apa kebajikan yang klien akan dapat. Rawatan yang disediakan tersebut. Pernah dapat isu klien yang mengalami sexual harassment. So kat sini saya tiada kemahiran dari bidang tersebut. So demi kebajikan klien saya rujuk klien tersebut kepada penyelia saya. So kat situ keputusan yang saya buat tu adalah berpandukan supervisor saya juga, dan juga saya pentingkan kebajikan yang klien saya perlu dapat untuk perhubungan menolong tersebut. So kat sini kalau dari segi kehidupan saya sekalipun, saya selalu fikir bahawa apa-apa tindakan yang saya buat atau apa-apa tindakan yang saya lakukan mestilah memberi manfaat kepada orang sekeliling saya. So prinsip yang seterusnya adalah justice, atau dalam bahasa Melayunya adalah adil. So kat sini kalau dalam sesi kaunseling dia ada dua perkara lah kalau dalam prinsip justice ni. Yang pertama adalah dari segi keperluan, yang kedua adalah dari segi merit. So kalau dari segi keperluan ni adalah setiap klien tu ataupun setiap individu ni dia mempunyai peluang yang tersendiri, sebabnya setiap manusia ni unik. So yang kedua adalah merit. Merit ni adalah mendapat layanan mengikut isu yang dialami masing-masing. So kalau boleh saya katalah, justice ni adalah layanan yang sama yang diterima oleh klien daripada seorang kaunselor. So kalau kat sini kaunselor dia perlu bagi layanan yang sama kepada klien dia, tanpa mengira latar belakang ataupun jantina. Kalau boleh saya kata, saya pernah melanggar prinsip ini ketika saya buat internship dulu, yang mana saya macam memberi layanan yang tidak sama kepada klien saya yang berbeza jantina, yang mana dengan lelaki saya lebih saya lebih mesra melakukan sesi kaunseling berbanding dengan wanita, kerana saya letak nilai bahawa seorang wanita ni complicated. Even saya sendiri complicated, tetapi saya ada nilai sebegitu. Dan disebabkan perkara begitulah yang menyebabkan saya punya sesi kaunseling tidak berlaku dengan efisien. Berkata kepada diri saya bahawa sepatutnya setiap individu ni perlu mendapat layanan yang sama daripada seorang kaunselor. Saya banyak belajar yang mana saya pernah langgar prinsip ni, dan saya rasa macam benda tu sangat-sangat sampai sekarang mengganggu saya lah, sebab saya rasa macam saya tidak sepatutnya melakukan perkara tersebut. So prinsip yang seterusnya adalah fidelity, ataupun dalam bahasa Melayunya adalah kesetiaan. So ini adalah berkenaan dengan kejujuran dan keikhlasan dalam perhubungan menolong. So kat sini kaunselor dia perlu bertanggungjawab untuk memberikan kepercayaan kepada klien dan jujur kepada klien sepanjang proses menolong itu berlangsung. Okey, so fidelity ni dia ada juga merangkumi dari segi aspek kerahsiaan lah, yang mana kaunselor perlu menjaga rahsia klien sepanjang proses menolong yang berlangsung tu lah. So kat sini seorang kaunselor ataupun saya sebagai kaunselor perlu jujur dan perlu ikhlas dengan tanggungjawab ataupun dengan tugas yang saya lakukan kepada klien. So dekat situ klien akan mendapatkan kepercayaannya dalam sesi perhubungan tersebut lah. Dan saya sebagai kaunselor perlu hormati kepercayaan klien dan tunaikan janji klien, yang mana pada awalnya saya janji untuk membantu klien, bukan membantu menyelesaikan isu, tetapi membantu klien untuk berkembang dan bertumbuh pada masa hadapan. So kalau kat sini, kalau saya kata macam experience saya sebelum ni lah, saya memang sedaya upaya dan saya memang paling penting yang saya pegang dalam perhubungan menolong ataupun tugas saya sebagai kaunselor adalah dengan menjaga kerahsiaan klien saya. Even sepanjang
sesi kaunseling itu berlangsung ataupun sepanjang saya menjalani internship, walaupun sesi kaunseling yang saya jalankan, saya ada bagi tahu dekat klien saya bahawa sesi yang dijalankan tu adalah bertujuan dengan tujuan pembelajaran, yang mana actually saya pun tahu tentang isu yang dialami, tetapi saya sedaya upaya menjaga kerahsiaan klien saya, menjaga kerahsiaan isu yang dikongsikan kepada saya, supaya klien yang klien yang berjumpa dengan saya itu dapat memberikan kepercayaan yang sepenuhnya terhadap perhubungan menolong kat situ. So kat sini saya dapat mengelakkan bahawa klien akan cedera emosi ataupun klien menjadi takut untuk menjalani sesi. Sekali, prinsip etika adalah veracity ataupun bahasa Melayunya adalah kebenaran ataupun ketulusan. So veracity ni adalah berkenaan dengan kemampuan seorang individu tu untuk mengatakan kebenarannya, ataupun kalau dari segi kaunseling adalah ketulusan seorang kaunselor dalam menjalankan kewajipannya untuk berkhidmat secara ikhlas. So kalau saya berkata secara bahasa mudahnya, veracity ni adalah dia berkenaan dengan keikhlasan ataupun ketulusan seorang kaunselor itu dalam menjalankan tugasnya sebagai kaunselor. Saya boleh katakan kalau macam saya sendiri sebagai kaunselor, cakap sehabis baik ataupun sedaya upaya saya untuk menyatakan bahawa saya ni ikhlas memberi sesi ataupun memberi perkhidmatan saya kepada klien saya. Mungkin orang boleh katalah ikhlas tu ibarat macam semut hitam dekat batu hitam, yang mana kita tak boleh nampak keikhlasan seseorang tu, tetapi untuk menyatakan bahawa saya ni ikhlas melakukan tanggungjawab saya sebagai kaunselor adalah saya cuba sedaya upaya saya untuk menjalankan perkhidmatan saya atau memberikan perkhidmatan saya kepada klien saya, supaya saya dapat melihat bahawa klien saya ni boleh berkembang pada satu masa akan datang, boleh bertumbuh dengan pada satu masa akan datang. Sebab kat situ bila saya dapat macam memberi kepuasan ataupun bukan memberi kepuasan, macam kalau saya dapat memberikan perkhidmatan saya ni sampailah klien saya puas, saya sendiri akan merasa puas. Kalau saya boleh ceritakan macam sebelum ni pengalaman saya masa degree dulu, saya pernah buat sesi kaunseling dengan seorang pelajar sekolah yang mana dia mempunyai isu berkaitan dengan keyakinan diri. So selepas saya melakukan sesi tersebut, selepas pengamatan sesi tersebut, dia tiba-tiba pada satu hari tu dia WhatsApp saya, dia kata bahawa dia tunjuk satu gambar, dia katakan kat sini kat saya bahawa Kak, saya menang hari ini. So dia punya pertumbuhan ataupun perkembangan yang dia bagi tahu dekat saya tu sangat-sangat, orang kata saya tak boleh nak bayangkan dengan kata-kata saya. Sebab saya rasa macam saya rasa puas sangat, sebab kat situlah mungkin bagi saya tu merupakan satu bukti bahawa saya seorang yang ikhlas menjalankan tanggungjawab saya sebagai seorang kaunselor. Okey, itu adalah prinsip-prinsip etika yang ada dalam kaunseling, yang mana seorang kaunselor perlu patuhilah prinsip-prinsip tersebut. So apa yang saya boleh katakan kat sini secara keseluruhan adalah saya akui even sebagai seorang pelajar sekalipun dan sebagai seorang kaunselor pelatih dulu pun, saya pernah lah macam ada juga melanggar etika-etika yang ada dalam etika kaunseling ni. So maknanya kat sini adalah kalau dulu saya tidak tahu dengan jelas ataupun secara terperinci apa itu etika, apa itu prinsip etika dalam kaunseling. Sebab kalau dulu saya macam, even saya sendiri mengaku kalau masa degree dulu saya banyak main-main jugalah masa belajar. But kali ni kalau selepas saya belajar lagi sekali, even saya belajar benda yang sama, tetapi benda tu sangat menusuk dekat hati saya, sangat masuk kepada jiwa saya bahawa sebagai seorang kaunselor saya perlu amalkan 6 prinsip etika ni. Even sebagai seorang insan sekalipun, etika-etika ini bukan sahaja berguna untuk sesi kaunseling saya, tetapi juga berguna kepada diri saya sendiri juga untuk saya teruskan kehidupan saya sebagai seorang insan ataupun sebagai seorang khalifah di dunia ini atau di muka bumi ini. Dan apa yang saya boleh katakan adalah kalau rakan-rakan saya yang melihat video saya, yang mendengar apa yang saya share atau apa yang saya kongsikan pada hari ini adalah
ambil mana yang berguna tetapi buanglah mana yang tidak berguna. Contohnya seperti etika-etika yang pernah saya langgar tu lah. So kat sini saya akui saya sangat menyesal dan saya jadikan itu sebagai pengajaran untuk diri saya. Dan saya harap video ni ataupun sharing yang saya buat ni boleh memberi manfaat kepada rakan-rakan saya lah untuk lebih faham apa itu prinsip etika dan boleh ambil apa yang saya kongsikan ataupun perkara-perkara yang baik saja ya, jangan ambil yang buruk. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.